warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Muhammad Iskandar bin Muhammad Zailani kerana sudi bersama-sama dengan pihak World Merit Malaysia pada malam World Merit Selangor, maafkan saya, pada malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang akan mendengar podcast ini tidak lama lagi. Buat pengetahuan semua, podcast ini adalah episod pertama dan juga terbitan sulung daripada World Merit Selangor. Jadi pada hari ini tajuk podcast kita adalah Education Awareness, iaitu apakah yang bersangkut paut dengan education dan juga kesedaran mengenai education. Jadi tetamu saya pada malam ini, biar saya kenalkan dahulu, beliau merupakan Presiden of International Relations Student Society, berasal daripada Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun lebih dikenali sebagai UNIZA. Betul tak Encik Iskandar? Seterusnya bersama saya pada hari ini adalah Encik Rizzo selaku koordinator daripada World Merit Selangor dan saya sebagai hos anda pada malam ini. Jadi tujuan utama kami membuat podcast ini adalah bersempena dengan kami sedang membuat satu program iaitu Education Awareness Month. Jadi mengadakan Education Awareness Podcast ini bersama dengan seorang student daripada universiti yang terkenal dan juga seorang yang berkredibiliti untuk menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, apa yang beliau lalui dan apa yang beliau sedang rasakan sebagai seorang student dan perjalanan beliau menuju kepada education. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya meminta untuk Encik Iskandar. Boleh tak Encik Iskandar ceritakan sedikit apa yang Encik sedang belajar dalam kos Encik pada hari ini? Mungkin ramai yang ingin tahu. Jadi dipersilakan Encik Iskandar. Okey, baiklah. Pertama sekali terima kasih kepada saudara Azhar di atas kelancaran saya kira anda mengendalikan podcast kita pada malam ini dan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada World Merit Selangor di atas jemputan podcast pada hari ini. Sejujurnya saya amat berbesar hatilah. Kami daripada pihak IRIS amat berbesar hati di atas jemputan ini untuk berkongsi kepada para pendengar serta komuniti World Merit Selangor sendiri berkenaan dengan IR Education terutama je di UNIZA. Baiklah, untuk soalan yang pertama, apakah yang saya sedang pelajari ketika ini di Universiti Sultan Zainal Abidin? Saya kini sedang melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana buna, hubungan antarabangsa dengan kepujian di Universiti Sultan Zainal Abidin. Yang mana ISM hubungan antarabangsa ini memfokuskan kepada kajian-kajian analisis polisi sesebuah negara dan juga hubungannya antara negara-negara serantau, global dan apakah aspek-aspek keseluruhan baik daripada sudut politik, ekonomi, sosial, kemanusiaan dan banyak lagi. Analisis-analisis ini kami pelajari di dalam pengajian kami dan kami khususkan kepada relevansi untuk mencari relevansi terhadap pembentukan sesuatu polisi sesebuah negara ataupun kedudukan global ketika itu. Jadi ingin saya tahu, adakah khusus yang anda sedang ambil ini ataupun kos anda sekarang mempunyai kaitan ataupun kena-mengena dengan khusus undang-undang? Jika ada, apakah kaitannya? Dan jika mempunyai perbezaan, apa perbezaannya pula? Okey, baiklah. Ini antara soalan yang hangat sebenarnya, saudara Azhar. Daripada dahulu lagi, ramai yang bertanya kenapa ramai graduan asasi undang-undang terutamanya terpilih untuk menyambung pengajian dalam ISM hubungan antarabangsa. Baiklah, untuk menjawab terlebih dahulu soalannya, memang benar saya akui di dalam pengajian hubungan antarabangsa ketika ini memang terdapat elemen-elemen penyatuan ataupun synchronization di antara pengajian undang-undang dan juga hubungan antarabangsa. Namun aspek terbesar yang menjadi perbezaan utama di antara pengajian undang-undang di dalam hubungan antarabangsa dan juga pengajian undang-undang yang kita panggil pure,
yang berkhusus di kebanyakan institusi pengajian di Malaysia adalah pengajian hubungan antarabangsa memfokuskan kepada undang-undang global, yang mana seperti yang kita tahu, undang-undang global tidaklah orang kata terikat seperti mana undang-undang domestik ataupun undang-undang dalaman. Jadi berdasarkan pengajian-pengajian seperti ini, graduan-graduan asasi undang-undang khususnya dilihat ramai yang terpilih untuk menyambung pengajian ini, kerana sejujurnya elemen perundangan amat penting dalam memastikan kelancaran sesebuah polisi ataupun perancangan strategik negara itu berjalan dengan lancar. Jadi untuk menjawab soalan saudara, ya benar, ada persamaan, kami belajar undang-undang, namun perbezaan yang ketara adalah skop undang-undang yang kami pelajari dan juga pelajari apa yang dipelajari oleh pelajar undang-undang di institusi di Malaysia. Jadi pada pendapat awak, pendapat Encik Iskandar sendirilah, adakah belajar dalam international relation ini adalah sesuatu perkara yang menyeronokkan ataupun sangat menyusahkan atau membebankan? Ini saya mau tanya daripada segi apa orang kata personal, bukan disebabkan awak bersama saya awak terpaksa jawab. Awak suka tak? Saya mau dengar daripada personal awak punya pendapat lah. Okey. Baiklah, terima kasih Mas Zahar atas soalan. Sejujurnya atas kapasiti peribadi, saya sendiri merasakan bahawa pengajian international relation ataupun hubungan antarabangsa ini bukanlah satu pengajian yang terbuka ataupun sepatutnya dipelajari secara open, kerana apabila kita bermain dengan pengajian polisi, analisis terhadap aspek-aspek untuk mencari relevansi terhadap pembentukan suatu polisi itu, banyak kajian-kajian ilmiah yang perlu dilaksanakan. Jadi untuk menjawab soalan saudara Azhar, saya rasa kebanyakan pelajar institusi pengajian, bukan sahaja hubungan antarabangsa, mengalami komplikasi ini, iaitu apabila melibatkan kajian dalaman, research yang pelbagai, penulisan ilmiah yang banyak dan sebagainya, ianya amat menyukarkan. Jadi kembali kepada skop yang asal, pada pandangan saya hubungan antarabangsa ini amat sesuai untuk golongan yang berminat untuk mencari relevansi, untuk sentiasa mengkaji tentang analisis suatu polisi yang dijalankan, apakah kegunaannya terhadap keadaan semasa, isu semasa dan global. Orang yang keep updated dengan berita semasa amat sesuai lah untuk mereka menceburi bidang hubungan antarabangsa. Namun sekiranya seseorang pelajar itu ingin mencari kemahiran yang berfokus dan juga lebih kepada untuk mendalami skill rather than untuk mengenali secara khusus pemikiran think tank kita panggil ataupun pemikiran secara ilmiah terbuka, maka hubungan antarabangsa bukanlah satu cabang yang saya sarankan kepada golongan ini. Jadi berdasarkan apa yang telah Encik Iskandar ni terangkan sebentar tadi, saya rasa agak mencabar hubungan antarabangsa ni. Kalau saya pun, saya rasa saya tak sanggup nak belajar hubungan antarabangsa. Jadi memang macam susah je kan. Tapi saya rasa saya nak mencelah aku di sini sebab kita ni membuat sesi ni kita nak discuss secara santai. Jadi kita prioritaskan lah, apa-apa soalan kita boleh tanya je, siapa-siapa boleh tanya Zahar, saya ataupun Encik Iskandar sendiri. Jadi saya ada suatu soalan lah untuk Iskandar, sebab apa yang Encik Iskandar tadi dah sudah cakap adalah sangat interesting lah bagi kita. Jadi saya nak tahu apakah dalam bahasa Inggerisnya motivation untuk Encik Iskandar hendak mempelajari international relation ni daripada dulu sampai sekarang, bertahan lagi apa semua, dan apakah yang memberi Encik Iskandar hendak belajar ini daripada awal, dah tahu dah target dia macam international relationship ni, relation ni dari dulu lagi dah tengok dan dah masuk. Apakah motivation tu? Okey, terima kasih saudara Rizwa atas soalan. Sebenarnya ramai yang bertanya soalan yang sama. Apa inspirasi ataupun motivasi saya nak belajar hubungan antarabangsa ni? Sebab ialah orang kata kursus pengajian ni complicated, jadi kenapa kita nak susah payah nak pursue kan? Apakah minatnya?
Sejujurnya sejak daripada kecil saya merupakan seorang kita panggil kanak-kanak yang berminat untuk tahu berkenaan dengan sejarah. Mula-mulanya kecil je dahulu. Tahu pasal sejarah Hang Tuah, bagaimana dulu sejarah Melaka, berdasarkan buku-buku cerita kecil-kecil dulu. Dan lama-lama pemikiran untuk mempersoalkan tu makin lama makin ada. Apabila saya mula mengkaji, mula mendalami, lama-kelamaan tu daripada hanya memfokuskan kepada sejarah sahaja, saya cuba beralih kepada mula mengenal erti-erti isu semasa, mulalah belajar buka berita kan time kecil-kecil, mula try baca-baca surat khabar. Bermula daripada tu, saya cuba untuk mencari satu bidang pengajian yang amat memfokuskan terhadap kajian-kajian ilmiah isu semasa seperti ini. Sejujurnya kalau ikutkan kepada sejarah pengajian, mungkin saudara Azhar sendiri pun pernah bertemu dengan saya dahulu, pernah bertembung rasanya di asasi. Saya sendiri pun sebenarnya sebelum ini merupakan seorang pelajar asasi undang-undang, dan antara sebab yang utama kenapa saya meneruskan pengajian di bidang ASM hubungan antarabangsa, dan juga kenapa dulu saya pursue undang-undang adalah kedua-dua kursus ini melibatkan analisis isu semasa. Kalau kita tak tahu isu semasa, kadang-kadang kita tak faham bagaimana nak guna undang-undang. Itu yang menarik minat saya sebenarnya. Makin lama pengajian tu, dia jadi makin menarik. Bila kita buka berita, kita tengok benda tu susah kalau kita tak faham. Tapi lepas kita belajar, benda tu nampak menarik. Sebab kita dah faham apa yang kita belajar dan sebagainya. Itulah yang buat menarik, yang inspirasinya sampailah sekarang. Wah, saya pun tak sangka lah. Rupanya daripada kecil kita minat Hang Tuah kan. Dia macam mempengaruhi kita sampai ke dewasa, sampai kita berminat untuk masuk kos hubungan antarabangsa sebagai rajin nak buat kajian ilmiah. Jadi itu sangat macam menarik lah pada saya, sebab tak semua orang yang mempunyai minat daripada kecil ni dapat teruskan sampai ke dewasa. Dan apa yang menjadi sumber inspirasi awak juga memberikan satu tanggapan yang wah, perkara ni sangat menarik dan bagus. Jadi disebabkan awak telah memupuk minat sejak daripada kecil, dan bila awak daripada dewasa, awak menyambung kepada hubungan antarabangsa. Jadi secara umumnya saya ingin bertanyakan soalan yang penting lah kepada awak. Adakah awak sendiri rasakan di mana awak daripada kecil sudah ceburi bidang pembelajaran dan pendidikan itu penting? Adakah awak rasa pendidikan itu penting? Itu soalan saya. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Azhar. Saya rasa lepas ni pun Azhar dan Rizo boleh juga menambah-nambah. Sebenarnya daripada dahulu kita dimomokkan ataupun orang tua-tua selalu cakap sebenarnya kat kita, kalau kita belajar tinggi-tinggi, masuk universiti, kita akan jadi kaya, hidup senang dan sebagainya. Jika ingin katakan pada zaman kecil dahulu saya dah tahu pendidikan ni penting, jawapan jujur saya adalah tidak sebenarnya. Sebab daripada kecil dahulu, matlamat utama saya, okey, kita belajar tinggi-tinggi, masuk universiti, dapat peluang kerjaya yang dikatakan mewah dan sebagainya, dan hidup senang. Tapi apabila menganjak usia yang makin matang dan ke hadapan, saya mula menyedari bahawa sebenarnya elemen dalam pendidikan itu bukanlah diukur berdasarkan keberhasilan personaliti kita, namun berdasarkan apa yang mampu kita peroleh. Kepuasan tu sebenarnya datang bukannya berdasarkan wang ringgit. Kepuasan yang datang apabila kita belajar tu hadir apabila kita mula mengenal erti-erti adaptasi terhadap ilmu kita. Tengok berita sana sini boleh faham. Kalau macam contoh saudara Rizo dan saudara Azhar sendiri, dalam pengajian masing-masing, kadang-kadang anda ada kekhususan anda, apabila anda buat hands on, anda rasa tahu itulah kepuasan yang sebenarnya apabila kita kaitkan pendidikan dengan kehidupan. Jadi untuk menjawab persoalannya sama ada pendidikan ini penting atau tidak, pada saya pendidikan itu penting, namun apabila kita menganjak usia kepada ke arah yang lebih matang, usia yang lebih dewasa, kita akan mula mengenal kepentingan pendidikan bukan hanya pada surface yang kita dimomokkan selama ini.
hanya untuk menjadi kaya, hanya untuk hidup senang. Semuanya tidak, kerana orang ada satu pepatah yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda terlebih dahulu daripada seorang ilmuwan Islam, tak silap saya. Kalau kita bergaduh dengan orang yang tak berilmu, digalakkan untuk berdiam diri. Kerana orang yang tidak berilmu akan sentiasa mempersoalkan benda yang tak pernah ada konten ilmu. Berbanding dengan orang yang berilmu, mereka akan lebih mencari rather than mempersoalkan relevansi ilmu itu sendiri. Jadi pada pandangan saya benar, pendidikan itu penting, dan galakkan saya sendiri kepada para pendengar, teruskan dengan pengkajian pendidikan anda. Kerana pendidikan ini satu benda yang esensial dalam hidup, jangan pernah ditinggalkan. Namun janganlah sebab pendidikan anda rasa ianya satu kewajipan dan anda rasa anda begitu gagal sekiranya pendidikan itu tidak mencerminkan kekayaan ataupun kejayaan anda. Itu sahaja dah salah tafsir sebenarnya apa arti pendidikan. Betul, saya sangat bersetuju dengan saudara Iskandar. Apa yang anda telah cakapkan itu tentang ilmu ini adalah sangat penting. Saya pun berasa sedemikian jugalah terhadap ilmu. Sebab selepas dah matang ni, macam kita semua dah matang ni, kita tengok ilmu tu lah sesuatu yang sangat penting. Kita nak mempelajari sesuatu, bukan sebenarnya kita nak duit. Tapi sebenarnya kita nak ingin tahu, kita nak belajar banyak lagi untuk kepuasan diri kita. Macam saya sendiri, saya punya latar belakang saya adalah engineering, iaitu electronics dengan IT lah. Jadi apa yang saya nampak dari kecil dulu, saya nak tahu macam mana elektronik ni boleh memajukan manusia. Masa saya kecil dulu, even masa handphone Nokia yang hitam putih tu lagi, saya terbayangkan kenapa mereka tak nak buat yang warna-warni, yang dia punya skrin tu. Lepas tu, benda yang kita fikirkan impossible pada masa dahulu, sekarang ni sudah possible dengan yang nipis lagi apa semua. Benda itu adalah sangat penting. Jadi sekarang ni, apa yang kita pelajari ni adalah semua untuk ilmu dan manfaat kepada manusia-manusia sekeliling kita. Kita nak memberi semua benda yang baik-baik kepada orang. Jadi knowledge ni, even though sampai kita dah tua, umur 100 tahun, tidak akan pernah habis kalau kita sentiasa hendak belajar. Dia bukan setakat sampai habis degree je, bukan sampai PhD. Even PhD pun ada postdoc lagi, mereka sebutkan macam tu. Pembelajaran tidak pernah habis, even though masa kita kerja juga tidak pernah habis. Saya sekarang ni sudah bekerja, sedang mengambil saya punya master. Saya masih hendak belajar lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru setiap hari. Even though daripada orang yang umur 15 tahun, idea mereka sangat-sangat bernas. Kita jangan pernah berhenti belajar. Ilmu itu sangat penting. Dan apa yang saya boleh katakan, yang itu value duit tu, kita pernah kena scam lah orang cakap oleh orang-orang tua kita ataupun siapa-siapa. Kau belajar, kau dapat duit banyak, tapi adalah betulnya juga, tapi kita kena positifkan benda tu lah. Kita belajar sebab ilmu. Kita hendak mempelajari banyak lagi benda, bukan elektronik aja, tapi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hidup, apa semua itu sangat penting dalam nilai hidup kita. Kalau kita tak ada benda yang macam tu, kita tak akan rasa puas lah sebagai seorang manusia, sebab kita nak menolong orang, kita nak belajar ilmu-ilmu yang baru supaya kita boleh contribute kita punya knowledge kepada orang-orang lain. So sangat best lah benda macam ni, betul. Jadi mungkin saya nak dengar juga dari Azhar, apa pandangan ilmu pada Azhar juga. Mengenai ilmu tu sendiri, saya yang tanya tadi, adakah pendidikan itu penting atau tidak? Pada pendapat saya, jawapan saya adalah pendidikan ini sangat penting. Kerana pendidikan ini sebenarnya dapat, macam mana orang kata, dapat shapekan minda dan cara kita berfikir. Seperti yang saudara Iskandar tadi cakap, yang pasal orang berilmu dan orang tidak berilmu tu, saya ingin juga memberikan macam kata-kata daripada seorang sarjana Islam, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahawa aku boleh berdebat dengan 10 orang yang berilmu, namun aku pasti akan kalah kalau aku berdebat dengan satu orang yang bodoh. Di sini, apa yang dia cuba maksudkan, apabila sesama orang yang mempunyai ilmu, mereka akan berdebat melalui landasan-landasan ilmu dalam bidang-bidang yang mereka ceburi. Namun, jika kita berdebat dengan orang yang bodoh ataupun dalam bahasa baiknya tidak berilmu lah, maka dia akan
cuba untuk menang tapi tidak melandaskan ilmu, kerana dia akan bercakap tanpa fakta, dia akan cakap tanpa apa yang dia tahu tu semua. Macam zaman sekarang kita dapat lihat, okay, dia dengar daripada Facebook, dia dengar daripada social media, dia terus anggap benda tu fakta dan dia akan menggunakan perkara-perkara tersebut sebagai hujah. Sedangkan contoh seorang yang tidak ada latar belakang dalam undang-undang bercakap mengenai undang-undang dan dia ingin berdebat dengan seorang peguam. Jadi kita akan dapat lihat apakah yang kesilapan ataupun flaws yang ditunjukkan oleh seorang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi pada pendapat saya memang ilmu tu sangat penting. Okey, saya ingin bawa kita keluar sikit daripada topik kita pada hari ini disebabkan Encik Iskandar dan juga Rizzo mengatakan bahawa ilmu itu sangat penting. Jadi adakah Encik Iskandar dan Rizzo mempunyai pandangan mengenai undi 18 yang orang kata kita masih belum bersedia untuk undi 18 ini kerana pendidikan di Malaysia ini teruk. Adakah anda setuju ataupun tidak? Masih dalam skop pendidikan. Terima kasih Azhar atas soalan berkenaan dengan kesediaan golongan belia ketika ini untuk undi 18 di Malaysia. Baiklah, sejujurnya pada pandangan saya sendiri dan selepas pembacaan, kita boleh melihat ketika ini perubahan transisi generasi daripada tahun 90-an ke golongan 2000 dan kini sampai ke generasi Z iaitu yang melebihi 2005, 2006, kita melihat perkembangan intelek mereka semakin lama semakin maju dan juga perkembangan IQ mereka dalam menganalisis sesuatu isu dan memberikan asbab terhadap sesuatu hujah itu semakin lama semakin kritis. Maka apabila kita berkata tentang kesediaan golongan belia ketika ini khususnya untuk undi 18 ataupun sama ada mereka bersedia untuk memilih secara matangnya, pada pandangan saya perkara ini tidak patut dipandang remeh. Walaupun saya tidaklah menafikan bahawa sebenarnya bukan semua golongan belia ketika ini bersedia. Ada yang masih taraf pendidikannya tidak mencapai ataupun taraf inteleknya tidak mencapai analisis kritis yang diperlukan. Namun kita melihat perkembangan semasa, pattern yang kita mampu lihat, graf yang kita mampu lihat daripada perkembangan intelek golongan-golongan daripada dulu sampai kini. Contoh yang paling mudah saya boleh bagi adalah ini. Kalau kita tengok kepada analisis kemasukan institusi IPTA ketika ini, permohonan melebihi daripada 800,000. Namun kuota IPT masih sahaja sama, iaitu kurang daripada 100,000, tak campur lagi dengan beberapa kekangan kuota dan sebagainya. Jadi kita mampu melihat sebenarnya golongan belia ketika ini khususnya intelek mereka itu dah berkembang, dah makin maju, dah makin kritis untuk mempersoalkan sama ada mereka bersedia ataupun tidak bagi mengundi secara matang. Pada saya, kita guna istilah ini sahaja. Belum cuba, belum tahu. Kebanyakan negara-negara sebelum ini yang menurunkan had umur mengundi seperti di Vietnam, di Amerika, kebanyakan negara Eropah dan sebagainya, semuanya tidak bermula terus memberikan orang kata tu satu loophole ataupun terus bagi, kalau orang kampung, orang saya panggil segedebuk lah, tak ada kita bagi semua. Kita kena buat step by step, kaji selidik, bagi dia orang fahami dulu bagaimana sistem pentadbiran berfungsi dan sebagainya. Maka barulah golongan belia bersedia. Sekiranya kita tak memberi peluang ataupun pendedahan, maka apa yang saya boleh katakan, situasi yang serupa seperti contoh yang saya akan beri ini akan berulang. Yang mana mungkin saudara Rizzo boleh tambah kerana saudara Rizzo mungkin berpengalaman dalam industri selepas ini. Kalau kita lihat, kebanyakan industri pada ketika ini memerlukan graduan untuk mempunyai pengalaman dan juga disebabkan kekangan peluang kerja, mereka memerlukan graduan yang berpengalaman, graduan yang bersedia dan sebagainya. Namun apa yang kurang adalah kebanyakan graduan ini tidak diberikan peluang pun sebenarnya untuk memulakan batu loncatan mereka bagi membentuk asas untuk mempunyai skill-skill yang diperlukan dalam industri. Jadi kita tak ingin benda ini sebenarnya berulang terhadap undi 18 ini. Jadi untuk merumuskan jawapan, pada saya perlu diberi peluang untuk golongan intelek ketika ini, namun pelaksanaannya perlu berfasa. Mungkin saudara Rizal boleh tambah? Okey, terima kasih Saudara Iskandar.
dengan jawapan yang sangat bernas yang kita tak terfikir pun, tapi dengan info-info yang sebegini daripada saudara Iskandar sendiri, orang ramai yang akan mendengar ni nanti mereka akan mendapat inspirasi sikit daripada sini supaya apa mereka perlu take action on. At least apa yang kita bincangkan dekat sini kita boleh menyumbangkan kepada negara kita sendiri apa yang kita bincangkan sini. Okey, untuk soalan tu dekat saya tidak tak nak sangat kalau saya nak menyebut banyak sangat sebab saya tak ada ilmu sangat dekat bahagian undi 18 ni. Saya tak nak bercakap kosong. Nanti apa yang saya cakapkan itu dia akan memberi confusion lah terhadap kita punya viewer. Sebab benda ni akan live nanti. Saya tak nak memberi benda ni confusion terhadap orang. Tetapi yang saya boleh katakan adalah from my own neutral side, iaitu anak-anak muda kita sekarang ini pada umur 18 tahun kita mempunyai ilmu yang cukup. Kita pun tidaklah kita ni dikatakan sebagai orang yang senang dimanipulasi. Sebab manusia ni dia tua ke, muda ke, ilmu ataupun tidak berilmu, mana-mana orang tetap senang dimanipulasi kalau ada motivationnya di sana. Jadi itu yang saya boleh katakanlah untuk benda yang sebegini, ini 18 ni. Tapi ya, betul seperti saudara Iskandar cakapkan tadi, kita perlu analisa dulu semua benda ni untuk dia punya execution nanti, untuk kita punya pelaksanaan PRU semua nanti. Adakah uni 18 ni bagus ataupun tidak. Tapi apa yang saya boleh nampak adalah anak-anak muda kita, suara mereka pun perlu didengar juga sebab kita ni semua ada rakyat-rakyat jelata macam tu. Okey. Okey, baiklah, pada pendapat saya pula, kalau isu mengenai undi 18 ni, pada pendapat saya perlu dilaksanakan, tetapi bukan sekarang. Jika kita ingin mengadakan pilihan raya pada masa yang terdekat, saya rasa belum sesuai lagi untuk kita terus mengimplementasikan undi 18 ni. Tetapi untuk kita punya pilihan raya yang akan datang, mungkin sudah sesuai untuk diimplementasikan. Kerana apa? Kerana jika kita lihat pada pilihan raya yang lepas, iaitu golongan patusan yang paling banyak keluar mengundi, jika tidak silap saya, kalau salah sila betulkan saya, adalah golongan belia. Dan saya rasa mereka pada masa ini adalah sudah celik politik, atau kita cakap mereka telah mempunyai pendidikan yang mana menjerumus mereka kepada mereka berfikiran terbuka dan mereka berfikiran bahawa negara ini adalah negara mereka dan mereka perlu lakukan sesuatu untuk mengubah negara mereka. Jadi saya ingin ambil contoh untuk kita katakan bahawa ada orang katakan yang umur 18 belum cukup matang untuk mengundi, senang dimanipulasi. Ingin saya katakan bahawa macam saudara Rizal telah kata, umur berapa pun kita senang untuk dimanipulasikan. Akan ada golongan yang mudah dimanipulasi, akan ada golongan yang mampu menganalisis dan berfikiran secara matang untuk melakukan keputusan. Jadi isu usia bukanlah satu isu yang kita kata apa jadi penghalang lah untuk membenarkan usia 18 ini mengundi. Sebaliknya, isu yang kita perlu pertimbangkan adalah isu di mana kita patutnya memberikan pendidikan yang mencukupi kepada golongan-golongan ini supaya mereka tahu macam mana nak bezakan okey perlu undi dini atau perlu undi dini. Itu yang kita perlu lakukan. Bukannya macam kita cakap umur 18 mereka masih belum matang, sekolah pun belum habis. Bukan, kita patutnya berikan pendidikan bersempena dengan education awareness month ini. Saya sokong yang kita sebenarnya memerlukan pendidikan. Kita lihat pada isu terkini sekarang, seorang pelajar berusia 17 tahun menyuarakan secara lantang di sosial media mengenai sexual harassment. Jadi adakah Ain itu ataupun pelajar 17 tahun tadi itu kita masih katakan dia belum matang dan belum mempunyai pendidikan? Mustahil dia tahu mengenai isu-isu sexual harassment, isu-isu bercakap ini adalah satu benda yang tidak betul jika dia tidak mempunyai pendidikan dan jika dia tidak matang. Jadi pada pendapat saya sokong untuk kita laksanakan undi 18 dan juga tetapi bukan sekarang, mungkin pada pilihan raya yang akan datang, bukan pilihan raya yang terdekat ini. Jadi untuk soalan saya seterusnya, saya ingin tanyakan kepada Encik Iskandar lah, macam mana pelajaran Encik Iskandar dalam bidang international relationship ni membantu hubungan antarabangsa ni, membantu Encik Iskandar dalam kehidupan seharian. Maksudnya macam ketika jumpa orang ke, ketika
berkomunikasi ke, apa yang Encik Iskandar dapat daripada kursus Encik? Okey, baik Azhar, terima kasih atas soalan. Untuk pertama untuk menjawablah, saya ingin cerita dulu pengalaman saya sebelum belajar IR. Saya rasa kita daripada kecil biasa mendengar cerita warung kopi, yang mana kalau di warung kopi tu kebanyakan golongan-golongan yang dewasa banyak berceritakan tentang isu-isu semasa. Bagi tahu pendapat itu, pendapat ini dan sebagainya. Banyak teori-teori dikeluarkan, banyak assumption, kajian yang dilaksanakan. Namun apabila saya mendalami pengajian saya iaitu hubungan antarabangsa, saya mampu menganalisis sebenarnya bukti mana yang sahih, pihak mana yang perlu diberikan keutamaan, apakah hujah-hujah daripada setiap pihak, apakah relevansinya. Disebabkan pengajian hubungan antarabangsa ini merupakan analisis secara keseluruhan, maka analisis terhadap sesebuah isu itu saya laksanakan secara melalui pandang keseluruhan, iaitu melihat kepada dua-dua pihak. Daripada analisis kedua-dua pihak, mampu saya summarikan satu lagi pendapat peribadi yang mana merangkumi daripada analisis pihak kiri dan juga pihak kanan. Contoh yang paling mudah saya boleh berikan kepada pendengar-pendengar pada hari ini adalah berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh saudara Azhar tadilah. Contoh berkenaan dengan pendidikan seksual dan juga bagaimana pelajar umur 17 tahun ini menegakkan isu ini. Baiklah, setelah saya kaji, kalau kita lihat di social media ketika ini ramai yang mengatakan bahawa pendidikan seksual ini tidak sesuai, pendidikan seksual ini sesuai kerana ini masanya, pendidikan seksual ini begitu, begini dan sebagainya. Apabila perkara-perkara seperti ini dilontarkan di social media, sejujurnya saya pun waktu kecil macam pendengar juga sebenarnya, kalau tengok orang tulis panjang-panjang tu, kita pun mudah juga nak percaya. Tapi selepas daripada saya sendiri mempelajari hubungan antarabangsa ini, cuba untuk mendalami bagaimana untuk membuat polisi dan sebagainya, saya melihat kepentingan kedua-dua pilihan, baik daripada kepentingan pendidikan seksual ataupun keburukannya. Daripada situ sebenarnya baru saya mampu rumuskan bahawa pada pandangan saya sendiri, kalau untuk dikaitkanlah, sebenarnya pada pandangan saya sendiri pendidikan seksual ini macam yang saya ketengahkan tadi, pelaksanaannya perlu berfasa dan diberikan peluang. Apabila kelompongan-kelompongan seperti ini berlaku dalam sistem pendidikan, kelomponganlah sebenarnya ataupun check and error inilah yang membantu untuk improvement berdasarkan feedback yang kita terima dalam sistem pendidikan. Pada pandangan saya, setelah analisis daripada kedua-duanya, barulah kita mampu simpulkan apa sebenarnya pegangan kita. Sebab kebanyakan orang ketika ini kalau nampak pendapat di social media tu, senang sangat dia bertukar. Orang kata kalau dia tak tahu benda tu, senang sangat dia bertukar. Kalau saya boleh tulis thread sampai 5-6 thread, kan dia percaya saya. Nanti bila ada orang lain ribat pula sampai 7-8 thread, dia percaya orang tu. Itulah masalahnya sebenarnya apabila kita tak betul-betul ada kemahiran ilmu terhadap pengajian kita. Jadi untuk menjawab balik secara rumusannya soalan saudara Azhar, bagaimana sebenarnya pengajian hubungan antarabangsa ini membantu saya, ianya amat membantu dari segi cara saya menganalisis ataupun memikirkan sesuatu isu itu dan mentafsirkan sebab-sebab di sebaliknya. Daripada kita buat assumption, baik kita belajar betul, sekurang-kurangnya dapat ilmu. Mungkin macam saudara Rizzo sendiri, daripada sudut pengajian beliau ada lagi pengalaman. Saya percaya banyak juga golongan-golongan yang kalau kita panggil ni palatau lah, kalau dalam bahasa Twitter banyak, bukan dalam IR saja. Okay, maybe saudara Rizzo ataupun saudara Azhar. Saya pula kalau nak cakap, saya bersetuju dengan saudara Iskandar cakap tadi, mengenai pelajar kita dapat macam tapis palatau-palatau ni kan. Jadi saya ada berpengalaman belajar dalam dua bidang, iaitu bidang undang-undang dan juga bidang bahasa. Dan kalau saya dapat ceritakan apa yang saya dapat gunakan, apa yang saya telah pelajari
dalam bidang bahasa kepada kehidupan seharian ni, kita dapat lihat saya dapat membetulkan tata bahasa dalam bahasa Melayu. Kalau kita lihat, memang kita daripada kecil, daripada lahir, buk keluar daripada perut mak kita memang cakap bahasa Melayu. Tapi orang yang cakap bahasa Melayu daripada kecil ni pun ada kesalahan-kesalahan dalam cakap bahasa Melayu ni. Jadi bila saya dapat betulkan apa yang mereka punya kesalahan ni, saya rasa saya macam berguna juga apa yang aku belajar ni. Dan macam kita pun kat Malaysia ni kan ada hiburan, ada artikel, hiburan sukan, hiburan artis ke apa. Kalau orang nak tulis artikel pun macam kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya macam belajar jurnalis kan, dia akan merujuk pada saya betul tak penggunaan bahasa ni. Jadi saya rasa macam semua benda yang kita belajar ni ada juga kelebihan yang kita dapat gunakan dalam kehidupan seharian kita. Itu belum lagi saya cerita buat undang-undang. Apabila macam makcik-pakcik kita ni, iyalah kan, bukan nak mention mana-mana parti, tapi kadang mereka ni tak masuk dalam, adalah parti-parti politik ni kan, kita tak payahlah mention kan. Kalau mereka tak masuk kita macam, mana boleh macam ni, ini negara Islam, mana boleh ni, ini negara Islam. Tak makcik, kita ni bukan negara Islam. Kita ni negara yang majoriti dia penduduk Islam, tapi kita bukan negara Islam. Kita ada perlembagaan yang untuk dua set, itu kita ada undang-undang syariah, kita ada undang-undang sivil untuk yang bukan Islam. Jadi semuanya bukan ikut makcik je. Nanti ada parti politik cakap, jangan, ini musuh Islam, kita negara Islam. Allah makcik, bukan. Macam tu lah, kita dapat macam, kalau kita belajar undang-undang, kita tahu yang sebenarnya undang-undang ni, kita ni bukan negara Islam, kita ni ada set-set undang-undang yang untuk orang Islam dan bukan orang Islam. Jadi macam, kadang-kadang, bila macam yang dikatakan oleh Encik Iskandar Zailani tu, yang kalau tulis 78 track orang percaya, 78 track orang percaya. Betul cakap Encik Iskandar Zailani tu, sebab dekat Twitter dan Instagram pun ada orang macam sebarkan mengenai macam politik, berunsur politik, dan mereka terus percaya. Jadi kita macam daripada sudut undang-undang ni kita dapat analisis lah. Kadang-kadang kita dapat cuba nak orang kata educate the public, tapi kita tak dapat lah kan, sebab biasalah orang yang tidak menerima kenyataan ni lagi ramai kan. Jadi dalam apa juga bidang kita belajar, sedikit sebanyak dia membantu kita untuk menstrukturkan pemikiran kita, macam kita boleh tahu dalam bidang kita tersendiri apa yang sebenarnya betul, apa sebenarnya yang salah. Jadi saya rasa tak kisahlah kalau nak menyambung pendidikan bidang apa pun, tahap tinggi mana pun. Yang penting kena sambung sebab dapat men-shapekan kita punya minda dan dapat membuatkan kita menjadi seorang lebih berpendidikan dan terdidik, supaya dalam hidup ialah dapat macam kita cakap tadi, yang membetulkan dan juga menggunakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi Encik Rizal ada apa-apa nak tambah? Untuk soalan yang apa yang saya telah apply daripada apa yang saya study kepada kehidupan seharian saya, seperti apa yang Azhar cakap dengan Iskandar dah cakap tadi, sangat-sangat menarik. Saya rasa macam sangat bangga lah dengan anak-anak muda kita sekarang ni applykan benda yang kita study ni dekat hidupan seharian kita. Itulah benda yang sangat bagus, sebab kebanyakan anak-anak muda kita dia belajar lepas tu tak apply dekat kehidupan seharian. Itu adalah satu kerugian lah sebenarnya. Nanti mereka akan komplain, kenapa yang aku study ni tak function. Tapi sebenarnya kita sendiri yang tak nak applykan benda tu dekat kehidupan seharian. Macam matematik dulu, kita cakap matematik ni, apalah guna matematik ni, tak pandai pusing skru pun tu nanti masa kerja. Macam tu, orang akan sentiasa buat kata-kata benda macam tu. It's up to us, matematik itu kita boleh apply. Macam sekarang ni pandemik, orang kira pandemik ni dia punya trend naik turun tu pakai matematik semua tu. So kita kena pandai mencari apa kegunaan ilmu-ilmu kita. Jadi untuk saya sendiri, saya bidang IT dengan elektronik sebelum ni, nah sekarang jugalah masih, saya telah membuat macam-macam, saya punya washing machine baru hari ni, pagi tadi rosak dia punya spinner, repair sendiri lah, macam tu, repair sendiri. Kalau hantar orang akan charge 100 ke 50 macam tu, boleh repair sendiri sebab kita boleh detect. Tapi ada juga member yang lain yang elektronik tu, dia tak reti nak repair. So ini semua adalah inisiatif sendiri kalau kita nak belajar apa benda-benda ni. Lepas tu apa yang setelah apply dekat saya punya kehidupan seharian adalah contohnya seperti membuat automated light. Lepas tu apa yang setelah buat dekat industri juga adalah tracking system untuk rusa. Jadi orang tu nak jual rusa,
Dia tak tahu rusa ni banyak jenis, banyak jenis spesies-spesies. Saya letak satu sistem supaya rusa tu ada tag. Jadi mereka boleh tag rusa tu, dia ada spesies, ada umur, ada nama dia. Mereka akan senang nak jual rusa tu berapa, umur dia berapa. Macam tu. Saya buat benda tu dekat Kulim, Kedah sebelum ni. Iaitu projek saya punya degree dahululah. Jadi sekarang ni saya membuat cyber security. Saya cuba terbaiklah untuk membuat satu sistem supaya orang taklah kena masuk virus dia punya komputer tu. Termasuklah komputer saya sendiri. Itulah apa yang saya buat. Inilah kehidupan orang-orang IT lah. Membuat benda yang macam tu. Tidaklah berinteraksi sangat dengan manusia seperti Azhar dengan Iskandar, yang itu sangat saya jealous lah saya sendiri sebab korang berdua banyak interaksi dengan manusia, tapi saya interaksi dengan komputer pun tak balas, dia tak cakap dengan saya je yang bercakap. Macam tu. Jadi benda ni sangat penting lah. Jadi nasihat-nasihat saya kepada anak-anak muda yang mendengar podcast ni sekarang ni, apply lah benda yang anda belajar tu kepada kehidupan seharian anda. Walaupun benda tu tak nampak lagi, cuba je. Macam international relation. Sekarang ni berjaya dah. Dia dah buat relation dengan World Merit Selangor dah. Dia telah scam kita dah macam tu. Azhar lagi, dia telah apply lagi dia punya bahasa tu dengan menjadi moderator. Dia applykan benda tu dekat sini. Macam saya, taklah apply, buat Google Meet je. Macam tu. Macam tu. So, harapan saya kepada anak-anak muda, explore, jangan tak explore ilmu-ilmu ni. Ilmu ni sangat penting. Ilmu yang formal ataupun tidak formal, jangan berhenti belajar. Belajar ini adalah sampai ke hari kita mati. Kita tetap juga belajar. Macam tu. Jadi bagi sebelum kita mengakhiri lah podcast kita orang kata pada malam ni, saya ingin ajukan satu soalan terakhir kepada Encik Iskandar, iaitu apakah harapan Encik Iskandar pada masa hadapan dalam bidang pendidikan di Malaysia? Baiklah, soalan yang berat tu sebenarnya, saudara Azhar, sebab transisi pendidikan di Malaysia ni dah makin drastik kan. Sebab baru semalam kita tengok PT3 dan IPSR ada yang dimansuhkan dan dibatalkan. Baiklah, untuk menjawab soalan apakah harapan saya terhadap bidang pendidikan di Malaysia, ada tiga golongan utama yang perlu diberi keutamaan terhadap harapan saya. Yang pertama adalah pengkaji ilmu itu sendiri, pelajar, mahasiswa dan sebagainya, golongan yang menuntut ilmu ini, anda perlu pastikan bahawa pendidikan yang anda dapat itu, seperti yang saudara Rizo, saudara Azhar sendiri telah ulas, tolong aplikasikan apa yang anda belajar. Jangan pernah mempersoalkan apa yang anda peroleh, namun persoalkan sama ada anda betul-betul ke dah gunakan sebaiknya apa yang anda belajar tu. Jangan rasa rugi kalau kita dapat apa yang belum kita pernah dalami, ataupun orang kata tu tiba-tiba bidang terjun tak pernah nampak kan. Jangan takut terhadap perkara itu terjadi pada anda dalam bidang pendidikan. Kerana kita tak tahu, setiap pendidikan kekini ini semuanya penting. Semuanya ada fungsi masing-masing dalam sistem sosial ataupun sistem keduniaan. Jadi kepada para mahasiswa, para pelajar, para pendengar yang mendengar ni, daripada student, please apply your education, be strong, sebab currently education are transforming into another dimension yang lagi meluas. Macam saudara Rizo sendiri dalam bidang IT, saya rasa dia akan ulas nanti. Ada sekarang ni IoT, Internet of Things dah makin berkembang, banyak pengajian-pengajian yang dah mula menggunakan online berbanding dengan face to face sebelum ni. Jadi transisi itu tetap akan berlaku, tapi itu bukannya alasan untuk kita berputus asa dan meragui kemahiran kita. Kerana saya percaya para pendengar yang mendengar ni semuanya berkemahiran, semuanya bersedia terhadap transformasi pendidikan ini dan untuk berjaya memperoleh kebaikan sebaiknya daripada pendidikan. Dan golongan yang kedua yang mungkin perlu difokuskan adalah pembuat polisi sendiri, iaitu baik kerajaan, badan-badan pelaksana seperti Jabatan Pendidikan dan sebagainya. Yang mana golongan-golongan autoriti ataupun penguatkuasa ini, penguatkuasa pelaksana ini perlulah untuk sentiasa orang kata tu menganalisa keperluan-keperluan terhadap mahasiswa ataupun pelajar, khususnya daripada sudut akar umbi. Kerana transformasi yang berubah sekian masa ni
memang kadang-kadang menjadi kesukaran lah kat kita. Saya rasa ketiga-tiga kita, saya, Azhar dan saudara Rizo pun memang akan akui kalau kita masuk SPM sekarang ni pun agak pening kepala jugalah nak jawab kan, berbanding dengan paper yang budak-budak ni dah jawab. Jadi keperluan untuk penguatkuasa pelaksana untuk sentiasa menganalisa keperluan-keperluan ini amatlah penting untuk memastikan pendidikan di Malaysia ini bukan orang kata tu berangan-angan. Kiranya terbang di awangan je. Kita target nak jadi top uni lah, top itu, top ini, tapi yang tergadainya student. Kita tak nak begitu. Okay. Yang ketiga mungkin antara golongan yang paling penting dalam pendidikan awal adalah golongan parent, iaitu ibu bapa, ahli keluarga dan sebagainya. Kepada para pendengar yang mungkin merupakan seorang ibu bapa, terlibat dalam institusi kekeluargaan secara khusus, pada pandangan saya, anda perlu memainkan peranan yang penting untuk menjamin asas yang bagus untuk golongan-golongan muda dalam keluarga anda mementingkan pendidikan. Kerana kalau anda hanya memfokuskan kepada pendidikan itu hanya untuk mencapai, orang kata tu expectation. Kadang-kadang kita ni selalu dimomokkan dengan expectation. Oh, kau kena dapat 4 flat, kau kena dapat tu. Tidak. Kalau di peringkat kekeluargaan, iaitu bagi saya peringkat yang terawal untuk golongan-golongan ini mendapatkan pendidikan, golongan yang menuntut ilmu ni, pada pandangan saya sebaiknya kita galakkan mereka. Cuba untuk approach mereka selembut mungkin, sehalus mungkin, untuk memastikan bahawa mereka tahu pendidikan ini bukannya satu kewajipan tugas untuk mereka, namun pendidikan adalah satu elemen kehidupan yang menjadi peneman untuk menerangkan jalan mereka di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya untuk harapan. Maybe Mizo ataupun Azhar. Terima kasih Iskandar untuk itu, supaya kita punya pendengar dia boleh dengar ni dan mereka akan rasa motivated dengan ni. Mungkin mereka akan phone mereka nanti, mereka suruh mak ayah mereka dengar ni, mak, ayah, apa yang Encik Iskandar cakap ni, World Merit Selangor ni cakap, education ni sangat penting, jangan nak full flat je, macam tu. Tapi full flat itu penting juga sebenarnya, taklah kata itu tak penting. Tapi progress kita nak mengejar ilmu, nak belajar itu yang penting. Itu yang penting, nak belajar. Jadi saya pun tak nak cakap banyak, dah cakap tentang student apa semua. Jadi ini adalah nasihat-nasihat kepada orang sekeliling kita, iaitu komuniti-komuniti. Ilmu ini adalah sangat penting. Kita janganlah demotivate kita punya anak-anak muda yang nak belajar tu, bagi tahu kenapa nak belajar tinggi, drive pun dah buat kerja lain pun dah dapat 5,000 apa semua, tak sampai ada degree. Jangan keep that mentality dekat kita punya anak-anak muda sekarang ni. Ilmu ni penting sebab ini adalah sebab kita nak mengejar ilmu. Ilmu itu adalah benda yang tak tahu lah macam mana nak cakap, memang penting lah macam tu. Kita letak dulu tepi duit tu. Lepas kita dah mengejar ilmu, sukses akan datang secara sendiri. Kita tak payah nak kerja sukses akan kejar kita. Kita cuma keep faith in our own hearts so that all this will chase us because we are doing a good thing. So that's one of a very important thing lah about knowledge. So tu je lah from my part. Okay, on to you Azhar. Jadi kalau berkata kepada saya, harapan saya sebenarnya tak banyak lah. Seperti yang Cik Iskandar cakap tadi, kalau kita kena sedar sama ada kita sempat atau tak, sama ada kita tengah kerja atau kita tengah duduk diam, institusi pendidikan akan sentiasa berevolusi dan berubah. Tetapi perkara yang paling penting yang perlu kita ingat, pendidikan ini perlukan konsistensi. Jadi kita dapat lihat dalam kebelakangan tahun-tahun kebelakang ini, di mana jika kita mempunyai seorang menteri pendidikan atau menteri pelajaran yang baru, maka setiap dasar mereka akan sentiasa berubah. Jika kita lihat sebelum ni daripada PMR ke PBS, kepada PBS ke PBSMR, daripada PBSMR kepada P3, dan P3 pula dah dimasukkan pula. Perkara ini berlaku dalam tempoh kurang daripada 10 tahun. Jadi kalau kita macam ingin memperbaiki betul-betul sistem pendidikan di negara kita ni, yang kita perlukan adalah konsistensi. Jadi saya berharap pada masa akan datang, siapa yang menggubal struktur dan juga perlembagaan pendidikan di Malaysia ini dapat memperbaiki daripada aspek tersebut dan juga
dapat mengekalkan konsistensi dalam sistem pendidikan kita di negara Malaysia. Jadi dengan itu berakhirlah sudah kita punya podcast pada malam ini dan ingin kami mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada tetamu kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Iskandar bin Muhammad Zailani selaku Presiden kepada hubungan antarabangsa daripada UNIZA, dan ingin juga saya mengucapkan terima kasih kepada co-host saya pada hari ini iaitu Encik Rizzo dan juga tim media saya yang menjayakan program kita malam ini iaitu Julia Ismail dan juga saya punya koordinator yang menguruskan hubungan di antara Encik Iskandar dan kami iaitu saudara Syafiqah Hani. Jadi sekian saja daripada podcast kami malam ini. Stay safe, jaga kita dan amalkan